33 pesakit COVID-19 sembuh dan sudah dibenarkan pulang, manakala pengurusan masjid dan surau diminta pantau kebersihan. Mita anjur promosi pelancongan secara dalam talian, akur saranan kerajaan tangguh acara besar. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah hari ini Sabtu 14 Mac 2020 bersama saya Zira Zamri. Seperti biasa kita akan berlintas langsung di 4 negeri. Kita mulakan dengan perkembangan politik di utara dengan keyakinan tiada diskriminasi dalam barisan Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional. Laporan penuh nanti kita akan bersama Siti Zaidah Osman. Selepas itu kita akan ke RTM Kuching bersama Muhammad Azizi Rahim. Antara paparan penubuhan Pusat Kesiapsiagaan dan Tidak Balas Krisis Tangani COVID-19. Dan untuk perkembangan dari RTM Kota Kinabalu pula, kita bersama Muhammad Syarizam Awang. Lintas langsung negeri-negeri ditutup dengan perkembangan dari RTM Terengganu bersama Nur Aini Sulong mengenai tanggapan sejenis masakan sebagai penawar COVID-19. Setia bersama Berita Wilayah. 33 individu yang dijangkiti COVID-19 sembuh sepenuhnya dan telah dibenarkan pulang setakat semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi Twitternya turut menasihatkan jemaah yang menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Sri Petaling baru-baru ini tidak solat berjemaah di masjid atau surau sekiranya mempunyai gejala sehingga disahkan sihat. Beliau turut menyarankan supaya ahli jawatankuasa dan pengurusan masjid serta surau mengambil langkah pencegahan dan pembersihan di masjid dan surau masing-masing bagi menangani penularan virus berkenaan. Pengurusan masjid dan surau juga diminta mengesan ahli jemaah yang pernah menghadiri perhimpunan berkenaan supaya membuat ujian saringan COVID-19. Kemas kini terbaru menunjukkan jumlah kes kumulatif positif COVID-19 di negara ini meningkat kepada 197 kes iaitu tambahan 39 kes semalam. Manakala di seluruh dunia setakat tengah hari tadi, wabak telah menjangkiti 145,695 individu dengan jumlah yang maut sebanyak 5,436. Tatkala jumlah jangkitan semakin berkurangan di China, negara pusat wabak menular, negara-negara Eropah terus catat peningkatan mendadak seperti Itali 17,660, Jerman 5,232, Sepanyol 5,232 dan Perancis 3,661. Begitu juga dengan Korea Selatan 8,086 dan Iran 11,364. Di luar China sahaja lebih 1,300 kematian direkodkan setakat ini. Baik, di Sarawak 6 kes baru positif COVID-19 direkodkan hari ini, menjadikan keseluruhan 9 kes. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Datuk Amar Douglas Uga Embas, 2 kes direkodkan di Limbang dan 4 di Kuching. Semua kes melibatkan individu yang telah menghadiri satu majlis keagamaan di Masjid Jami' Sri Petaling Kuala Lumpur baru-baru ini. Datuk Amar Douglas mengumumkan perkara itu dalam mesyuarat khas berkaitan perkembangan baharu wabak di Kuching pagi tadi. Katanya Sarawak mengambil pendekatan untuk mengumumkan segera mengenai kes positif baharu kepada umum bagi memastikan orang ramai mendapat maklumat terkini dan tepat. Beliau juga menasihatkan mereka yang telah menghadiri program tersebut dan belum membuat pemeriksaan di hospital atau pejabat kesihatan bahagian terdekat agar segera berbuat demikian. Setakat ini seramai 311 peserta majlis berjaya dikesan dan beliau percaya masih ramai yang belum tampil. Satu pasukan khas telah diwujudkan untuk mengkaji borang perisytiharan kesihatan Sarawak bagi yang memasuki Sarawak menerusi 4 lapangan terbang negeri bagi membolehkan pengesanan individu yang memasuki Sarawak.
Jabatan Kesihatan Labuan kini giat mengesan kontak kepada 2 kes positif COVID-19 di wilayah itu bagi tujuan pemeriksaan. Jelas pengarahnya Dr. Ismuni Buhari, kes tersebut dikesan membabitkan peserta yang mengikuti perhimpunan tabligh di Ibu Negara pada 27 Februari hingga 1 Mac lalu. Susulan kes itu juga Dr. Ismuni menggesa peserta program Bicara Mufti Fatwa Halal Anjuran Pejabat Mufti dan Perbadanan Labuan pada 5 Mac lalu tampil menjalani saringan di Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC Labuan. Tinjauan kami mendapati sebilangan peserta dilihat hadir untuk membuat saringan kesihatan. Petugas Jabatan Kesihatan Labuan juga dilihat memberikan taklimat berkaitan langkah-langkah pencegahan kesihatan serta perkembangan semasa penularan virus tersebut. Penduduk di Pulau Bebas Cukai ini juga kekal tenang dengan meneruskan aktiviti harian seperti kebiasaan. Berkuat kuasa serta merta, semua hospital kerajaan di Terengganu memendekkan waktu melawat susulan peningkatan kes COVID-19. Waktu melawat ditetapkan dari pukul 1 tengah hari hingga 2 petang dan 5 petang hingga 7 malam setiap hari, termasuk pada hari bekerja, cuti umum dan cuti am. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus memberitahu perkara ini dalam satu kenyataan dan keputusan diambil sebagai langkah pencegahan mengurangkan risiko jangkitan dalam kalangan pesakit, pelawat dan kaki tangan hospital. Kanak-kanak berusia kurang 12 tahun juga tidak dibenarkan melawat dan para pelawat yang mempunyai gejala seperti demam, batuk atau selsema tidak digalakkan melawat pesakit. Pakej rangsangan sektor pelancongan bakal diperkenal Terengganu susulan pandemik COVID-19. Bagaimanapun pembentangan pakej berkenaan, kata Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Duraman akan dibawa ke pengetahuan mesyuarat kerajaan negeri dalam tempoh terdekat. Rangsangan itu juga jelasnya bakal menjadi tambah nilai kepada sektor pelancongan dengan sasaran pelancong domestik. Kita akan menggalakkan pelancongan lah. Kalau datang mengadakan pemeriksaan dan juga kami akan memfokuskan kepada pelancongan domestik. Dan insyaAllah ada insentif. Saya tak boleh sebut lagi hari ini sebab kami perlu mendapat kelulusan daripada kerajaan. Pakej rangsangan berkenaan diharap dapat membantu pemilik-pemilik hotel dan resort. Beliau menyatakan demikian selepas program Negeri Terengganu, Negeri Pelancongan, berisiko rendah COVID-19 di Kemaman. Pihaknya juga telah mengarahkan pemain sektor pelancongan di negeri ini menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan COVID-19 kepada semua pengunjung. Langkah kerajaan menambah bilangan hospital untuk rawatan kes COVID-19 seperti dinyatakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas disambut baik rakyat sekaligus mengawal penularan jangkitan wabak global itu. Memang sangat bagus sebab kita dah dapat asingkan pesakit-pesakit ni tau. Jadi tak adalah pesakit yang masalah lain dengan yang virus ni bercampur. Sangat-sangat baik, sangat-sangat setuju. Pada pendapat saya memang bagus untuk penambahan hospital yang khas saja untuk pesakit COVID-19 ni. Sebab yang bagusnya orang awam akan keliru untuk pergi menuju ke hospital mana. Dia akan menuju ke hospital yang dihaskan saja dan tak akan bercampur dengan pesakit-pesakit lain supaya mengelakkan penyakit itu tersebarlah. Okey, sebab nanti orang ramai boleh tahu pesakit hospital yang ada tu banyak dan diorang akan terus dapatkan rawatan ke hospital dan tak akan risau. Setakat ini, sebanyak 26 buah hospital kerajaan dan pusat perubatan Universiti Malaysia mempunyai keupayaan untuk mengendali kes COVID-19. Untuk tujuan sama, kerajaan turut menjalin kerjasama dengan hospital swasta, hospital bawah Kementerian Pertahanan dan hospital universiti. Selain itu, sebanyak 57 hospital kerajaan dan 170 klinik kesihatan di seluruh negara kini bersedia melaksana saringan kesihatan ke atas mereka bergejala penyakit COVID-19.
Bagi mengelak terdedah kepada COVID-19, ibu bapa disaran untuk memastikan aktiviti sosial dan pergaulan anak-anak pada musim cuti persekolahan ini dipantau sepenuhnya. Menurut pakar perkembangan kanak-kanak, psikologi, pendidikan dan kaunseling Universiti Malaya Profesor Datin Dr. Mariani Maknur, alternatif paling baik turut bercuti dan pulang ke kampung. Anak-anak ini bagi terutamanya peringkat remaja, mereka dengan mudah saja keluar, terutama apabila ibu bapa tiada di rumah. Jadi dengan adanya aktiviti yang dirancang dan sebagainya itu, perkara ini dapat dielakkan. Dalam masa yang sama juga, pada saya sampai masanya untuk ibu atau bapa mengambil cuti bersama dengan anak-anak ini untuk bersama-sama, bukan untuk melancong ke mana-mana, sebab kalau kita melancong kita masih lagi bergaul. Tapi yang penting ialah kita pulang ke kampung. Itu salah satu daripada strategi yang paling baik. Jelasnya, dalam memastikan sesi pembelajaran dapat diteruskan, pendekatan dalam talian adalah alternatif terbaik, terutama bagi mereka yang berkemampuan. Dalam keadaan dunia digital ini, perkara itu tidak mustahil, ya, dia boleh diadakan. Jadi sama ada proses pembelajaran itu tidak terjejas atau tidak tergantung kepada perancangan bijak pihak sekolah dan kerjasama yang baik daripada ibu bapa. Kerana kita mahu bahawa proses pembelajaran itu terpaksa berlangsung juga untuk kesinambungan yang baik. Kita tidak mahu nanti pembelajaran terjejas disebabkan oleh penularan COVID-19 ini. Kerajaan telah memutuskan semua perhimpunan termasuk mesyuarat antarabangsa, acara sukan, sosial dan keagamaan ditangguhkan atau dibatalkan sehingga 30 April ini bagi mengelak penularan COVID-19. Kekal mematuhi saranan kerajaan supaya semua acara besar ditangguhkan sehingga 30 April ini susulan wabak COVID-19. Persatuan Pelancongan Dalam Negeri Malaysia, MITA, akan mengadakan promosi pakej pelancongan secara dalam talian MITA e-Travel Fair bermula esok sehingga 31 Mac ini. Presiden MITA Uzaidi Udanis berkata, MITA e-Travel Fair melibatkan 500 hotel seluruh negara yang menawarkan diskaun sehingga 70%. Juga promosi untuk produk pelancongan, rumah inap serta produk industri kecil sederhana. Hotel-hotel akan memberi harga tawaran yang amat rendah, amat kompetitif, dan kita cop dulu. Kita blok dulu harga dia, kita cop harga tu, harga special tu. Tapi kita travel kemudian. Kita melancong kemudian. Jadi atas saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita tangguhkan acara-acara besar untuk sehingga 30 bulan April. Jadi sekarang kita rancang dan kita hotel menawarkan. Kita tawaran harga tu kita boleh pergi travel kemudian sampai ke akhir tahun 2020 ni, sempena tahun melawat Malaysia ni. Jadi kita beli cuk dulu. Mengakui cabaran besar dihadapi sektor pelancongan tempatan berikutan penularan COVID-19, Uzaidi berharap pemain industri dapat duduk semeja bersama kementerian dan agensi terlibat membincangkan permasalahan dihadapi mereka. Beliau turut menyambut baik pelancaran tabung COVID-19, memandangkan ramai pekerja industri bakal kehilangan sumber pendapatan kesan daripada penurunan jumlah kedatangan pelancong asing. Terutama sekali pekerja-pekerja freelance, seperti pekerja-pekerja part-time. Begitu banyak sekali, ramai pekerja macam driver, bus driver, tour guides. Tour guide ni bukannya attach dengan syarikat, dia persendirian, dia sebagai profesional. Jadi kami katakan travel agent, tour operator, kami ambil tour guide ni dengan pembayaran secara professional fee. Jadi bila tak ada grup tour, tak ada pelancong, jadi kita tak ambil lah tour guide. Jadi tour guide ni tanpa bergaji, contohnya lah. Jadi itu antara tour guide saja lebih kurang berapa, 10,000 pekerja. Tidak berlaku pembelian panik kesan penularan pandemik COVID-19 atau isu-isu berkaitan lain. Namun para peniaga diingatkan agar sentiasa mematuhi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 termasuk skop lebih luas iaitu rantaian pengedaran dan penjualan barangan dan perkhidmatan. Bermakna pemeriksaan dan pemantauan di peringkat kementerian sendiri terpakal daripada peringkat pengeluar, maknanya pengilang, pemasaran am, pengedar, pemborong dan juga peruncit. So ia tidak hanya sebab biasanya kita tengok bila peruncit, sebab dia paling dekat dengan consumer.
Sebenarnya punci itu sebenarnya 3 poin jugalah. Jelas Faiza selaku Ketua Unit Pematuhan Industri, Seksyen Kawalan Harga dan Anti Pencatutan KPDNHEP memandang serius rantaian peniaga yang cuba mengaut keuntungan tidak munasabah. Sebenarnya kalau sabit ataupun tu boleh dikenakan denda, sekiranya bukan satu pertubuhan, ia boleh didenda tidak melebihi RM100,000 bagi kesalahan pertama atau penjara tidak melebihi 3 tahun, atau untuk kesalahan seterusnya boleh didenda tidak melebihi RM250,000 dan juga atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Beliau ditanya mengenai perkara itu selepas ditemu bual dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia pagi tadi. Langkah berjaga-jaga terus diambil Agensi Antidadah Kebangsaan AADK dengan melakukan saringan di semua 30 pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN bagi mengekang pandemik COVID-19. Ketua Pengarah AADK Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata, pihaknya mengambil serius dengan melakukan saringan kepada penghuni, orang awam dan kaki tangan yang keluar masuk di semua PUSPEN seluruh negara. So pusat-pusat kita sekarang ni kita akan strict lah untuk menentukan mereka-mereka yang buat lawatan atau masuk ke pusat, akan buat saringan lah supaya tidak ada indikator atau tanda-tanda yang mereka ni mempunyai demam dan sebagainya. Kalau ada, kita akan cepat-cepat menentukan yang mereka ni menjalankan pemeriksaan perubatan dan akan ada isolasi lah ataupun diasingkan lah. Dalam masa sama, beliau memberitahu langkah pencegahan akan dilaksana meliputi semua program yang bakal dilaksana AADK sempena sambutan Bulan Antidadah Kebangsaan 2020. Beliau berkata demikian ketika program Kembara Kapcai Antidadah 2020 di Felda Suharto, Hulu Selangor, Selangor pagi tadi. 60 Kapcai menyertai program Kembara Kapcai Antidadah sejauh 370 km yang dilaksanakan 2 hari bermula semalam. Bertemu kembali. Bagi membantras kegiatan melanggar undang-undang di perairan negara, khususnya melibatkan penyalahgunaan dadah, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Perlis dan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK bekerjasama melaksanakan ops bersepadu. Operasi 2 fasa yang bermula pukul 2 petang dan berakhir 2 pagi semalam menumpukan lokasi 1.5 hingga 2.0 batu nautika dari Muara Kuala Perlis melibatkan kekuatan 28 pegawai dan anggota serta 2 bot. Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Nurul Azmi Zakariah memaklumkan pemeriksaan dilakukan ke atas 56 nelayan tempatan yang menggunakan 13 bot ketika sedang menangkap hasil laut dan 6 nelayan berusia antara 20 hingga 35 tahun ditahan selepas didapati positif metafetamin. Kesemua mereka ditahan mengikut Seksyen 3-1 atau penagihan dadah, rawatan dan pemulihan 1983 pindaan 1988. Dalam operasi sama, 4 tekong dan 4 sampan fiber ditahan bersama rampasan 15 kg beronok. Kesemua sampan fiber tersebut didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8-A dan Seksyen 8-B atau Perikanan 1985. Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib mahu kekal fokus dengan amanah yang diberi meski wujud rasa tidak puas hati beberapa pemimpin lain terhadap agihan jawatan dalam Kabinet Pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bersyukur dengan pelantikan tersebut, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menegaskan fokusnya kini adalah berkhidmat pada tahap terbaik untuk rakyat.
Dulu kita dah kerja boleh-boleh, kita kalah. Allah dah tunjukkan kita. Jadi Allah beri kita berfikir balik. Jadi bagi sebagian mereka, ialah kita minta rasional lah, berfikir rasional. Beliau yang juga ahli Parlimen Maran hadir pada program penjumpaan bersama pemimpin masyarakat Parlimen Maran di Kompleks Rakan Muda Maran. Mengulas lanjut beberapa aspek perlu dikaji semula, membabitkan kementerian terbabit antaranya aspek perumahan terbengkalai dan perbandaran. Cadangan mengenainya telah dimaklumkan kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Zuraida Kamarudin. Kerajaan Negeri Melaka di bawah Perikatan Nasional akan memperhalusi semula skim perumahan di negeri itu bagi memastikan ia benar-benar membantu golongan kurang berkemampuan B40. Tidak menafikan skim berkenaan mampu memberi kesesaan kepada rakyat, tegas Ketua Menteri Datuk Sulaiman Ahmad Ali, pihaknya perlu menilai semula program itu seperti rumah belia, rumah peduli dan rumah berkat agar golongan sasar mendapat manfaatnya. Tapi apapun saya, kalau ini baik untuk masyarakat, saya akan teruskan, tetapi saya mesti memperhalusi semua skim-skim perumahan ini untuk kalau boleh ditambah baik, saya tambah baik. Ya. Kalau ianya ada kekurangan yang boleh kita, maksud saya kalau sekiranya ada kekurangannya di situ, maka kita tambah pada kebaikannya lah. Tapi mesti diperhalusi terlebih dahulu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan projek perumahan Taman Masjid Tanah Perdana di Alur Gajah. Mengulas lanjut, kerajaan negeri sentiasa mengalu-alukan cadangan daripada semua pihak, khususnya mengenai pembangunan perumahan di Melaka. Ini kerana agenda perumahan rakyat menjadi antara misi utama akan diperkasakan bagi memastikan lebih banyak perumahan mesra rakyat dan pemaju dibangunkan. Selepas tertangguh beberapa tahun, akhirnya pembinaan Sekolah Tahfiz Al-Quran Al-Ansar di Bandar Baru Permas Jaya, Johor Bahru, Johor akan bermula Isnin ini. Dengan kos kira-kira 6.3 juta ringgit, pembinaan sekolah berkenaan akan dilakukan melalui 3 fasa. Penaungnya, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, projek pembinaan sekolah tersebut merupakan usaha murni hasil sumbangan yang dijadikan wakaf itu khusus untuk mereka mendalami ilmu Al-Quran. Jadi saya percaya dengan perubahan kerajaan soal untuk membantu menyumbang menjaga keperluan umat Islam itu akan lebih dilakukan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Sekolah Tahfiz Al-Quran Al-Ansar di Johor Bahru. Pembinaan sekolah itu nanti dilihat mampu menyemarakkan syiar Islam selain menjadikan generasi hari ini celik Al-Quran. Saudara, sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti dahulu laporan cuaca di seluruh negara langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Abdul Aizat Nazmi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan cuaca panas dan juga kering masih lagi berterusan pada hari ini dan dijangka akan berlanjutan sehingga penghujung Mac 2020.
dengan suhu maksima tertinggi pada hari ini iaitu sebanyak 38 darjah Celsius, iaitu lebih tertumpu di kawasan daerah Sik dan juga Alostar bagi negeri Kedah. Seperti yang dapat lihat di sini, keadaan cuaca panas dan juga kering lebih menyelubungi di kawasan utara Semenanjung, pantai barat dan juga tengah Semenanjung Malaysia. Turut suhu maksima tertinggi iaitu di kawasan Sabah pula sebanyak 35 darjah Celsius, iaitu di kawasan daerah Nabawan bagi bahagian negeri Sabah. Bagi pemantauan imej satelit pula, kelihatan kelompok awan aktif lebih tertumpu di kawasan perkapalan rantau negara kita, iaitu di perkapalan Kondor, Bunguran dan juga Samui. Ia bergerak ke arah timuran memasuki Semenanjung Malaysia. Ia boleh menyebabkan hujan dan juga ribut petir lebih tertumpu di kawasan selatan Kedah, Perak, di kawasan pedalaman Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan juga negeri Johor. Bagi keadaan cuaca semasa pula, kelihatan hujan di 1-2 tempat buat masa ini sedang berlaku di negeri Melaka dan juga daerah Bera bagi negeri Pahang. Di samping itu, di Sabah dan Sarawak pula kelihatan ribut petir dan juga hujan di 1-2 tempat. Lebih tertumpu di kawasan Serian, Sedia Aman, Betong, Mukah, pedalaman Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di kawasan bahagian pedalaman dan juga pantai barat bagi negeri Sabah. Bagi ramalan cuaca malam ini pula, Met Malaysia menjangkakan hujan di 1-2 tempat akan lebih tertumpu di kawasan sekitar negeri Selangor, di kawasan tengah dan juga utara negeri Sarawak, termasuklah sedikit di daerah Sipitang, Tenom dan juga Beaufort bagi bahagian pedalaman negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Baik, bagi mengikuti perkembangan lintas langsung dari negeri Jelapang Padi, terus saja bersama Siti Zaidah Osman di RTM Alostar. Teruskan Zaidah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada diskriminasi kaum walaupun majoriti menteri dan timbalan Menteri Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional terdiri daripada kaum Melayu. Keyakinan itu disuarakan Pesuruhjaya PAS Kedah, Ustaz Ahmad Yahya. Ekoran terdapat tuduhan yang dilemparkan pihak tertentu. Kononnya akan berlaku dominasi kaum dalam pentadbiran kerajaan. Ustaz Ahmad berkata kerajaan yang dipimpin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan memberi layanan yang adil dan saksama kepada semua rakyat tanpa mengira perbezaan bangsa dan agama. Orang bukan Islam, bukan Melayu tidak perlu bimbang. Kerana negara sudah cukup pengalaman di dalam mengurus mentadbir sahabat-sahabat bukan Melayu dan bukan Islam. Dan tidak ada penganiayaan pun sepanjang pentadbiran kalau hanya sekadar berbeza bangsa dan berbeza agama. Saya ingat sejarah negara tidak orang kata apa berlaku penindasan ataupun berlaku apa-apa kezaliman terhadap rakyat hanya kerana berbeza agama dan berbeza kaum. Bercakap kepada RTM di Alostar, beliau berkata peluang untuk berada dalam pentadbiran kerajaan tidak akan menjadi pas mendabik dada, sombong dan bongkak. Sebaliknya, peluang tersebut akan digunakan membantu kerajaan persekutuan memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat khususnya di Kedah.
Pemeriksaan terhadap premis perniagaan di negeri ini akan diteruskan bagi memastikan para peniaga memiliki sijil pendaftaran perniagaan. Ini selaras Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan Akta Syarikat Perniagaan 2016. Pengarah Suruhanjaya Syarikat Malaysia Kedah, Ramli Zain berkata terdapat 3 peruntukan yang perlu dipatuhi peniaga. Ia meliputi alamat pendaftaran perniagaan perlu dinyatakan sekiranya perniagaan beroperasi di tempat lain. Selain itu, mempamerkan sijil perakuan daftar perniagaan dan mempamerkan papan tanda yang menunjukkan nama dan pendaftaran perniagaan. Kes tertinggi yang dikesan ialah gagal mempamerkan sijil perakuan perniagaan selain tidak mempamerkan papan tanda nama dan pendaftaran perniagaan. Ia penting bagi menjaga kepentingan orang yang berurusan dengan perniagaan tersebut untuk membuktikan perniagaan berkenaan adalah wujud dan sah. Premis perniagaan yang beroperasi, dia perlulah mematuhi akta, terutamanya akta pendaftaran perniagaan yang kena daftarkan perniagaan tersebut, dan jika terdapat sebarang perubahan kena membuat perubahan tersebut di pejabat SSM ataupun secara online, dan juga mesti pastikan sijil dipamerkan di premis dan tidak dikecuali juga kena pamerkan sebarang papan tanda dan yang ada nombor pendaftaran dan nama perniagaan itu sekali. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan ops kesan di sekitar Alostar baru-baru ini. Operasi turut mendapat kerjasama Perkeso Negeri dan KWSP. Pengusaha premis yang menjalankan perniagaan yang tidak membuat perubahan alamat boleh dikenakan denda RM50,000 atau 2 tahun penjara. Selain itu, denda RM2,000 dan 6 bulan penjara jika tidak mempamerkan sijil pendaftaran perniagaan dan denda RM10,000 serta setahun penjara jika pengusaha tidak mempamerkan papan tanda, nama dan nombor pendaftaran. Generasi muda yang bertugas di RTM disaran meningkatkan pengetahuan dari segi teknologi. Presiden Persatuan Veteran RTM PVRTM, Zohara Ghani Batusha berkata, dalam menuju perkembangan teknologi, petugas di RTM perlu mempelajari dan menguasai teknologi seiring dengan kemajuan negara. Malah melalui teknologi yang serba moden, RTM dapat bersaing dengan stesen penyiaran swasta dan sosial media yang lain. Untuk staf-staf baru di RTM sekarang ni kena belajar teknologi. Kita tak boleh ambil sambil lewa pasal kita dah ada competition dengan stesen-stesen luar, ya, bukan setakat stesen TV, juga yang keluar di YouTube, di Instagram lah, apa semua social media tu. Jadi kita RTM nak kena maju juga, kena seiring dengan kemodenan dan teknologi juga. Berbanding semasa mereka bekerja dahulu, semua dilakukan secara manual. Namun mereka bekerjasama dalam melakukan sesuatu tugasan agar ia menepati citarasa penonton dan pendengar. Zohara ditemui selepas mengadakan lawatan mesra ke Jabatan Penyiaran Negeri Kedah, RTM Kedah di Alostar baru-baru ini. Ketibaan beliau bersama 30 ahli PVRTM disambut Pengarah Penyiaran Negeri Kedah, Rafini Osman. Selain dibawa sendiri melihat tugasan penyampai di konti radio, rombongan itu turut dibawa ke unit berita ehwal semasa dan diberi taklimat ringkas mengenai operasi di bahagian itu. Zohara bersama ahli PVRTM turut menanam pokok di Taman Herba sebagai tanda kenang-kenangan. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Kedah. Saya Siti Zaida Osman, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, Siti Zaida, terima kasih. Dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19 di Sarawak, pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah menubuhkan 13 pusat kesiapsiagaan dan tindak balas krisis. Baik, untuk perkembangan lanjut, kita bersama Muhammad Azizi Rahim di RTM Kuching. Azizi. Baik, terima kasih Zehra di Angkasa Puri.
Berikutan 6 kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Sarawak hari ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN sekali lagi menasihatkan orang ramai yang mengalami simptom seperti demam, batuk, selesema dan sesak nafas segera menghubungi Pusat Kesiapsiagaan dan Tidak Balas Krisis CPRC atau Jabatan Kesihatan Bahagian. Menerusi kenyataan, JPBN memberitahu 13 CPRC telah diwujudkan di seluruh negeri. Di Kuching, 2 CPRC dibuka masing-masing CPRC Kuching dan boleh dihubungi di talian 082 443 248 serta Pusat Kawalan Bencana PKB Kuching di talian 082 248 864. Penduduk di Serian boleh menghubungi PKB Serian menerusi talian 082 872 331. PKB Semerahan di talian 082 672 101 sementara talian PKB Sri Aman 083 320 230, PKB Betong 083 472 360 dan Sarike 084 652 815. PKB Sibu boleh dihubungi di talian 084 345 862, PKB Kapit 084 796 264 dan PKB Mukah 084 873 302. Penduduk di Bintulu pula boleh menghubungi 086 315 235, manakala penduduk Miri boleh menghubungi PKB di talian 085 410 722 dan PKB Limbang di talian 085 211 726. Di Kuching, seorang cedera selepas terbabit kebakaran melibatkan 4 kediaman di Kampung Tabuan Melayu dan Tabuan Tengah kira-kira pukul 9.48 pagi tadi. Mangsa cedera di bahagian kaki akibat terpijak serpihan kaca ketika menyelamatkan barang-barang milik jirannya. Mangsa kemudian dihantar ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Menurut Ketua Bomba Zon Kuching, Penguasa Kanan Bomba 1, Henry Ardin Mansyah, kebakaran melibatkan 4 rumah dengan 2 daripadanya musnah 100%, manakala 2 lagi terbakar 60%. Setakat ini punca masih dalam siasatan, cuma syaki adalah disebabkan oleh penggunaan bebalai itu yang berlebihan lah. Itu mungkin kemungkinan yang besar, tetapi masih lagi dalam siasatan kami. Beliau menyatakan demikian di lokasi insiden. Sementara itu, salah seorang mangsa, Siti Hafizah Kasdi, memberitahu beliau mendengar jeritan anaknya di ruang tamu ketika sedang mandi dan segera keluar menyelamatkan diri serta anaknya keluar daripada rumah yang marak dijilat api. Kami dapat ngaman lain lah, kami just dapat ngaman anak ni dak ke ibang terus. Kami minta bantuan ni penduduk kampung je, ke penduduk kampung minta bantuan bomba lah. Operasi pemadaman dilakukan dengan bantuan 3 jentera bersama kekuatan 30 pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tabuan Jaya, BBP Petrajaya dan BBP Padungan. Kerajaan negeri akan terus menyokong sebarang aktiviti berkaitan seni silat termasuk rumpun silat Sarawak bagi memastikan seni mempertahankan diri itu terus dipelihara dan dimartabatkan. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, sokongan itu termasuk pembinaan 12 gelanggang silat yang mewakili 12 wilayah di negeri ini. Jelasnya gelanggang bernilai RM800,000 setiap satu itu akan dibina secara berperingkat selaras kedudukan silat yang kini menjadi salah satu acara sukan berprestij seperti Sukan C. Selain itu, seni silat juga berupaya melahirkan barisan pemimpin yang bertanggungjawab dan berdisiplin. Ini kerana ilmu seni mempertahankan diri itu memiliki ciri-ciri kepribadian mulia seperti taat kepada ibu bapa dan guru serta berusaha untuk menyumbang kepada pembangunan tanah air. Datuk Patinggi Abang Johari berucap demikian pada majlis perasmian Perhimpunan Guru-Guru Silat Rumpun Silat Sarawak di Kuching. Turut hadir Presiden Rumpun Silat Sarawak Haji Muhammad Hanif Ali.
Sektor perladangan kelapa sawit dan lada hitam khususnya di Sarawak akan diberi tumpuan memandangkan industri itu kini berdepan pelbagai kekangan seperti jumlah pengeluaran rendah, ketidakketentuan harga pasaran serta tenaga buruh yang tidak konsisten. Menurut Timbalan Menteri 2 Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Willy Mongin, pihaknya kini sedang meneliti semua perkara diperlukan untuk membantu para peladang kecil dari aspek pengeluaran dan pemasaran. Kita di Sarawak ini permasalahan dan kekangan yang kita ada adalah daripada hasil pengeluaran per ekar tidak begitu memberasakan. Jadi kita akan melihat apakah perkara sebenar yang menyebabkan pengeluaran itu begitu rendah. Dalam pada itu, kementerian juga sedang melihat semula jenis-jenis bantuan yang perlu disalurkan kepada pengusaha-pengusaha tanaman tersebut. Juga kita ingin melihat apakah bantuan-bantuan yang harus diberi dan disambung kepada pengusaha-pengusaha ini. Sebab apabila Kerajaan Pakatan Harapan memerintah mereka menarik balik subsidi ini untuk penanaman semula sawit dan mereka gantikan dengan pinjaman dengan agrobank dan tidak ramai pekebun-kebun kecil kita yang mampu untuk membuat pinjaman. Justeru beliau memberi komitmen untuk memastikan segala isu berkaitan industri perladangan di Sarawak akan diketengahkan dalam agenda kementerian. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Sumbangan Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP bagi Parlimen Puncak Borneo. Pada majlis yang berlangsung di Pusat Khidmat Puncak Borneo Kuching pagi tadi, seramai 16 kelab dan persatuan dari kawasan Puncak Borneo telah menerima bantuan MRP berjumlah RM224,000, manakala 10 orang kurang upaya OKU turut menerima bantuan kerusi roda baharu. Limbang bakal alami pembangunan lebih baik merangkumi pelbagai aspek dengan adanya gandingan 3 wakil rakyat dari kawasan itu. Mereka ialah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail selaku Adun Bukit Kota, Paulus Palu Gumbang, Adun Batu Danau dan Ahli Parlimen Limbang yang juga Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibullah. Menteri Muda Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yakin kerjasama itu mampu membawa lebih banyak pembangunan terutama kemudahan asas dan keperluan penting seperti bekalan air dan elektrik, pendidikan, pelancongan serta pertanian. Jelasnya dengan pelantikan Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah sebagai Timbalan Menteri Pengangkutan, pelan pembangunan untuk Limbang juga akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Dengan pelantikan beliau sebagai Timbalan Menteri Pengangkutan, bertambah lagi lah keupayaan kita untuk membangunkan daerah kita ini dalam pelbagai segi. Beliau ditemui pemberita di lapangan terbang Limbang selepas menyambut kehadiran Hasbi Habibullah ke kawasan itu. Mengulas mengenai isu pengangkutan melibatkan Malaysia dan Brunei Darussalam, Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang berpendapat perlu ada rundingan antara kedua-dua negara khasnya isu atau perkara melibatkan kepentingan awam. Beliau percaya Hasbi Habibullah berupaya menyelesaikan sebarang isu melibatkan laluan Sarawak Brunei. Tanggungjawab bidang persekutuan. So dengan adanya pelantikan beliau di peringkat persekutuan, kita berharap perkara ini dapat kita selesai dengan baik untuk kebaikan kedua negara. Atas kepercayaan itu, Hasbi Habibullah berikrar akan menggalas amanah sebaik-baiknya dalam usaha membawa pembangunan kepada rakyat khasnya di Limbang. Dan saya agak terkejut juga diberikan yang bahagian Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Jadi insya-Allah saya akan mencubalah melaksanakan sekarang ni dah ada tiga tier. I have to work at the national level. Kerja di peringkat juga kita bersama dengan negeri dan juga dengan kawasan saya lah, Parlimen Limbang. Sekian sahaja sumbangan berita dari Sarawak. Terus bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan Zehra. Baik Azizi, terima kasih. Saudara, Sabah turut mencatatkan 15 kes COVID-19 dan untuk laporan penuh dan perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu, langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di sana. Silakan Syarizam. Terima kasih Zehra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumlah kes positif COVID-19 di Sabah setakat semalam 15 membabitkan 14 rakyat Malaysia dan 1 warga Indonesia. Kes berkenaan dikesan dalam kalangan jemaah yang menyertai perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling pada 27 Februari hingga awal bulan ini.
Kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat memaklumkan kes dibuat terhadap 380 sampel pesakit disyaki PUI. Angka itu meningkat 200 kes berbanding 180 sampel PUI pada sehari sebelumnya. Jumlah itu juga menjadikan kes kumulatif kes COVID-19 di Sabah 412 dan daripada jumlah itu 365 disahkan negatif. Kesemua kes masing-masing melibatkan 340 warga Malaysia, China 50, Indonesia 9, Jepun 3, Korea dan Pakistan masing-masing 2 serta melibatkan warga Hong Kong, Amerika Syarikat, Bangladesh, Filipina, Jordan dan Myanmar 1. Manakala Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas, Hospital Duchess of Kent Sandakan, Hospital Tawau, Hospital Hadatu dan Hospital Keningau merupakan 6 hospital yang mengendalikan kes disyaki COVID-19. Berkuat kuasa Rabu lepas, Hospital Tawau tidak membenarkan kehadiran pelawat ke wad susulan kes COVID-19 yang dikesan di daerah berkenaan. Sehingga semalam, 2 kes dikesan. Bagaimanapun, kata Timbalan Pengarah Hospital Tawau, Dr. Azman Ibrahim, hanya penjaga sahaja dibenarkan melawat pesakit. Langkah itu akuinya bagi mengurangkan risiko terdedah pandemik COVID-19, terutama kepada individu yang berisiko tinggi. Kalau boleh yang tidak ada berkenaan, yang rasa tidak perlu rawatan apa-apa, kalau boleh hadkan datang hospital. Yang mana tak perlu yang mana tak perlu rawatan apa-apa, tak perlu datang hospital dulu sementara ini untuk mengurangkan lagi risiko dalam jangkitan, dalam menangani masalah wabak inilah. Mungkin arahan ini akan berkala-berkala sehingga suatu waktu di mana waktu itu telah reda. Bercakap di Pusat Demam Hospital Tawau, beliau turut menjelaskan tahap kesedaran orang awam terhadap langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penggunaan pusat demam di perkarangan bangunan forensik hospital terbabit sangat memuaskan. Sejak pusat ini dibuka Khamis lepas, lebih 160 individu melakukan saringan kesihatan. Beroperasi 24 jam, pusat ini khusus untuk mereka yang mengalami demam, batuk dan kesukaran bernafas. Sementara itu, meskipun Sandakan masih bebas jangkitan COVID-19, Hospital Duchess of Kent Sandakan menetapkan beberapa peraturan kepada pelawat ward di hospital berkenaan. Pengarahnya Dr. Francis Paul ketika dihubungi RTM berkata, peraturan berkuat kuasa semalam itu antara lain menghadkan bilangan maksimum 2 pelawat untuk setiap pesakit pada satu masa. Masa melawat juga dipendekkan kepada jam 1 tengah hari hingga 2 petang dan jam 5 petang hingga 6.30 petang pada hari bekerja, cuti umum dan cuti am. Ward kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah juga tidak dibenar melawat pesakit di ward. Sementara itu, masyarakat terus mengharapkan hebahan maklumat lebih kerap serta tepat mengenai pencegahan COVID-19. Jabatan Kesihatan kena bagi informasi selalunya dengan tepat, maksud saya dengan lebih lanjut so that orang aware. Info-info yang saya dapat tu at least boleh bagi saya lebih banyak maklumat and saya boleh bagi penerangan dengan keluarga-keluarga saya lah. Info tu memang lengkap lah apa yang KKM bagi sekarang ni. Sekarang semua pun through itu multimedia boleh tahu apa hal yang berlaku kan. Tapi ada juga yang kampung-kampung punya bukan tahu. Kan bagus kasih banyak info sikit lah. Dalam masa sama, mereka turut mengharapkan maklumat awal membolehkan agensi awam dan premis perniagaan mengambil langkah pencegahan seperti saringan kesihatan yang dilakukan pengurusan UTC Sabah. Ya, nampak baiklah. Sebelum kita masuk pergi sini memang sangat setuju lah saya kalau benda-benda begini. Sebab kita mau tahu langkah awal lah untuk kita ketahui kesihatan kita sendiri. Dengan adanya saringan begini kan, dia baguslah untuk keselamatan. Kerisauan masih ada Pak, jadi apa-apapun sama-sama kerjaan dengan rakyat kena sama-sama sama-sama berusaha untuk mengelakkan ini benda daripada merebak lagi.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Tawau memberi peringatan tegas terhadap premis perniagaan dan individu perseorangan agar tidak mengambil kesempatan menjual topeng hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman pada harga tinggi dan tidak berpatutan. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Tawau Aslani Dabi ketika dihubungi menegaskan walaupun cecair pembasmi kuman tidak termasuk di bawah barang harga terkawal, tindakan boleh dikenakan berdasarkan harga jualan tinggi sehingga 3 kali ganda dari harga asal. Mereka yang didapati melakukan kesalahan itu boleh disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011 serta tindakan undang-undang. Ketika ini pemeriksaan serta pemantauan ke atas semua premis dan farmasi yang menjual penutup hidung dan mulut di Tawau mendapati bekalan barangan berkenaan kehabisan stok. Saya baru siap dari farmasi ni, sedang mencari emas, tapi sekarang di sini dalam tiada bekalan, hand sanitizer pun tiada. Jadi saya rasa ini macam satu keperluan sekarang ni buat masa sekarang sebab kita dapat tahu di Tawau sekarang ni tengah ada wabak COVID-19. Mau belilah untuk anak kan, keselamatan anak-anak, untuk keluarga juga, dan mau beli untuk supaya tiada berlaku apa-apalah dan kami. Ya, sudah cari tapi macam tak ada stok sudah kebanyakannya sudah habislah di sini sebab perawan sudah tempat. Pengguna juga dinasihat supaya membuat aduan kepada KPDN HEP Tawau dan hubungi talian 089 776 690 sekiranya terdapat peniaga yang melakukan kesalahan berkaitan. Sepanjang tempoh 1 hingga 31 Januari lepas, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah merekodkan 1,501 kes kehilangan pekerjaan. Angka berkenaan melibatkan mereka dalam sektor peruncitan, pembinaan dan pengangkutan membabitkan nilai bayaran pampasan RM2 juta. Kesemua mereka merupakan pencarum dalam skim insurans pekerja, SIP yang hilang sumber pendapatan dan diberhentikan majikan kerana keadaan ekonomi yang terjejas akibat COVID-19. Kami menyediakan bantuan dari segi elang mencari pekerjaan sekiranya pekerjaan ini diberhentikan atas sebab industri ini mungkin akan ditutup dan sebagainya. Kalau sekiranya mereka pencarum, Perkeso akan layak kelayakan penuh. Perkeso akan memberi allowance selama tempoh 6 bulan. Allowance mencari pekerjaan dan latihan-latihan yang bersesuaian Perkeso juga akan menanggung iuran latihan. Perkara mengenainya dinyatakan beliau ketika menjadi tetamu bual khas dengan RTM di Kota Kinabalu. Kerajaan memperuntukkan geran SIP RM135 juta yang disalurkan melalui Perkeso bagi seluruh negara dan menerima tambahan RM1.1 bilion dalam pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan baharu-baharu ini. Setakat 12 Mac lepas, Perkeso Sabah menerima 1,392 permohonan pampasan skim berkenaan. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Zahra Zamri di Angkasa Puri. Zahra, silakan. Terima kasih Syarizam. Sebarang spekulasi berkaitan COVID-19 disaran dihentikan. Laporan itu antara perkembangan semasa dari Terengganu dan terus saja bersama Nuraini Sulong di RTM Kuala Terengganu. Nuraini. Terima kasih rakan tugas di Studio Wisma Berita Angkasa Puri. Spekulasi tidak berasas termasuk kononnya ikan singgang dan juga kari mampu merawat COVID-19 perlu dihentikan. Sehingga kini, akui pengarah Tropical Infectious Disease and Education Center Universiti Malaya, Profesor Dr. Sazali Abu Bakar, tiada sebarang kajian juga penyelidikan terhadap menu berkenaan membuktikan keberkesanannya. Tidak ada bukti-bukti saintifik yang menunjukkan makanan apa sekalipun yang boleh membantu melindungi kita daripada penyakit, terkena daripada penyakit COVID-19. Yang pentingnya nak melindung adalah tangan kita sendiri, jangan sampai dekat hidung dan mulut dan mata kita.
Beliau sebelum itu menghadiri forum COVID-19 antara spekulasi dan realiti di Universiti Malaysia Terengganu UMT di Kuala Nerus. Berikutan penularan COVID-19 ketika ini, masyarakat disaran untuk meningkatkan sistem imunisasi tubuh badan selain mengelak ke lokasi tumpuan awam. Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Hayati Muhammad Yusof berpandangan pemakanan sihat yang seimbang diperlukan. Kempen berterusan termasuk penubuhan Kelab Penderma Darah Terengganu membolehkan unit transfusi darah Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu meningkatkan angka penderma darah. Program yang bermula Januari hingga awal Mac ini menyaksikan 3,000 pin darah berjaya dikumpulkan. Ketua Unit Transfusi Darah SSNZ Dr. Muhaimin Kambali mengakui kelab yang ditubuhkan akhir tahun lepas dengan keahlian lebih 900 orang telah mengadakan pelbagai program masuk kampung dalam memberi kesedaran manfaat kempen. Atas komitmen itu juga beliau optimis kempen derma darah yang dilaksanakan akan mencapai sasaran yang ditetapkan hingga hujung tahun ini. Kita menyasarkan sehingga 21,000 untuk seluruh negeri Terengganu, dan secara umumnya keperluan di negeri Terengganu adalah sebanyak 50 pint darah, 50 beg darah yang digunakan setiap hari, iaitu secara tak langsungnya menunjukkan bahawa kita memerlukan sebanyak 50 orang daripada rakyat Terengganu untuk datang menderma darah pada setiap hari. Beliau menyatakan demikian pada program derma darah sambutan Hari Angkatan Pertahanan Awam ke-68 di Kuala Terengganu. Sementara itu, Pengarah APM Terengganu, Lieutenant Kena Pertahanan Awam Cik Adam memberitahu program derma darah antara indeks petunjuk prestasi anggota APM seluruh negeri. Signifikan program ini juga sebab sebahagian daripada anggota-anggota sukarelawan APM ini dia memang kita tahu dia ingin menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat, mungkin tidak dari segi wang ringgit, so kita sarankan supaya menyumbang cairan darah kepada pihak tabung darah yang memerlukan, dan insya-Allah kita harapkan supaya program ini menjadi istiqamah kepada mereka untuk setiap 3 bulan sekali menderma darah. Pengusaha desa di seluruh negeri ini memperoleh manfaat menerusi projek rintis Koperasi Homestay Teluk Ketapang Kuala Nerus. Sejak ditubuhkan pada 2008, diakui lebih 120 ahli berjaya meningkatkan pendapatan sampingan masing-masing. Di bawah koperasi ini juga 8 projek berjaya diusahakan. Lebih menarik, semua aktiviti yang dilaksanakan ini juga melibatkan golongan belia sekaligus mengubah taraf hidup mereka. Tapi yang menjadi tarikan kepada angkasa yang Kuala Lumpur ni, koperasi ini banyak membantu ahli. Tidak macam koperasi lain, duit beratus ribu juta tapi simpanan. Tapi yang koperasi ini, setiap aktiviti, contoh kami ada Lambosari, seorang yang mengurus, tapi dia dapat menampung 3 orang pekerja supaya budak-budak itu dapat pendapatan sampingan ekonomi keluarga. Tumpuan untuk keuntungan koperasi itu kita lebih kepada membantu ahli. Macam contohnya macam persembahan hujung minggu, walaupun peruntukan yang diberikan kepada kita untuk persembahan hujung minggu itu dalam RM1,500, tetapi macam koperasi hanya ambil lebih kurang RM50 saja. Tapi selebihnya tu kita tinggikan kos untuk pengurusan upah. Jadi kita punya, dan juga untuk persembahan kita tinggikan upah bayaran-bayaran untuk ini supaya ahli yang menguruskan ni lebih berpendapatan tu lebih tinggi. Dalam masa sama, ahli digalakkan membuat pelaburan tambahan RM10 sebulan menerusi tabung simpanan bulanan. Malah pengurusan koperasi juga diberi tanggungjawab untuk mengurus serta melaksanakan pasar terapung dan kampung budaya di lokasi sekitar dalam tempoh terdekat. Laporan itu menutup perkembangan dari Terengganu Darul Iman. Jumpa lagi dan selamat berhujung minggu. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Teruskan bersama RTM, jenama media paling dipercayai. Saya Zira Zamri, selamat berhujung minggu dan Assalamualaikum.